Dia tengok lelaki tu, dia berderau darah dia, Ustaz. Perkara itu tidak boleh dikompromis. Oh, tak boleh kompromis? Tak boleh. Bagaimana anak-anak kita nak terima keadaan bapak dia begini besok? Kadang-kadang dengan cara itu bantu dia untuk berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam, yang menonton Sembang Viral setiap malam di TV9 Pantas Padu Padat. Pendek aja 10 minit yang penuh dengan info yang penting bermanfaat. Dan bersama dengan saya Ustaz Harry. Apa khabar Ustaz? Siap bang, pendek je 10 minit. 10 minit. Silakan bang. Yang penting orang semua dapat pengajaran, termasuk kita lah Ustaz kan. Allah jadikan manusia ni satu makhluk yang sehebat-hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada lelaki dan ada perempuan. Ada tak selain daripada lelaki dan perempuan Ustaz? Saya rasa ini satu soalan yang standard je. Jawapan dia laki-laki dan juga perempuan. Dua saja. Dilahirkan lelaki, tiba-tiba sampai satu tahap dia kecenderungan dia sebagai lelaki lembut. Kita panggil sekarang lelaki lembut. Tapi kita hari nak cerita lelaki. Lelaki yang menjadi lembut. Bila kita sebut lelaki, saya rasa semua orang boleh membayangkan bahawa bagaimana watak lelaki. Dari segi perawakan dan pewatakan. Perawakan ni mungkin dari segi dia punya lahiriah dia. Dan perwatakan ni dari segi perbuatan ataupun dia punya tingkah laku. Saya kira kalau sebut laki-laki orang boleh tahu. Inilah laki-laki. Jadi kalau kita sebut dalam konteks laki-laki, dia tidak adalah istilah lembut. Kerana itu Islam melarang perkara-perkara yang boleh memberikan kecenderungan kepada laki-laki yang akhirnya menukarkan watak kelakian dia itu kepada yang tidak sepatutnya sebagai seorang laki-laki. Contohnya dia dilahirkan sebagai lelaki Ustaz kan. Yes. Lepas tu dia tak ada langsung macam kalau dia tengok perempuan tu dia macam tak ada feel apa-apa. Dia tengok lelaki tu dia berderau darah dia Ustaz. Macam orang lelaki tengok orang perempuan. Bang, saya kiralah dalam konteks dipanggil kecelaruan perasaan ni bang, wujud dari segi kecenderungan itu wujud. Kerana satu, kalau kita sudut pandang sebagai seorang Islam, saya sebut dia sebagai satu ujian untuk orang ini. Kita tak boleh nak menyalahkan dia. Tetapi dia satu ujian. Tetapi kita tak boleh nak membiarkan pula. Kita tak boleh kata, tak apalah, ni memang ujian untuk awak jalan je lah, tak apa. Enjoy your life. Tak boleh. Percampuran pun mainkan peranan penting. Itu Ustaz, di antara sebahagian yang mendorong pula. Mungkin daripada peringkat awalnya ada dari segi perasaan. Yang macam kita sebut tadi. Jadi itu ujian untuk dia. Kerana benda ni dia bukan nak. Dia tak minta dilahirkan begitu. Jadi kecelaruan tu mungkin wujud dalam diri dia. Apatah lagi ada sebahagian orang yang kadang-kadang hormon kewanitaan tu kuat pada diri dia. Sebab kita manusia ni, secara biologinya, dari segi kajian perubatan, kita ni ada hormon-hormon yang menentukan kita. Jadi lebih-lebih orang perempuan, dia ada jenis-jenis hormon dia. Mungkin wujud pada orang lelaki. Maka apa yang dia mesti buat? Dia mesti tempuhlah benda ni. Jangan dia mengikut. Kalau dia mengikut, akhirnya dia bermakna dia gagal dalam ujian dia. Dan dalam konteks orang yang mempunyai perasaan atau kecenderungan kepada wanita ni, dia mesti berusaha untuk keluar daripada kecenderungan tu. Maknanya peranan keluarga, masyarakat juga penting Ustaz. Tentu. Bahkan sebab itu Islam letakkan garis panduan. Nabi ada disebut dalam sebuah hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Nabi laknat. Adakah Nabi tak tahu bang bahawa mereka ini ada kecelaruan yang memang wujud dalam diri mereka? Adakah Nabi tak tahu? Saya percaya abang setuju bahawa Nabi tahu. Tentu Allah Taala memberikan kepahaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi soalnya kenapa Nabi menyatakan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang laki-laki yang menyerupai perempuan atau orang perempuan yang menyerupai laki-laki? Kerana itu kaedah untuk mengawal. Jangan engkau mengikut kecenderungan tadi. Ada kecenderungan dia Ustaz, luaran dia feminin. Yes. Tapi dia nafsu lelaki. Boleh ke Ustaz? Itu yang kita sebut tadi. Perkara itu tidak boleh dikompromis. Oh, tak boleh kompromis? Tak boleh. Dalam dia kata lelaki. Baik. Tapi luaran dia, perwatakan dia perempuan. Itu lebih-lebih jelas. Itu yang disebut oleh para ulama maksud mutasyabbihin tu. Dari segi pakaian, dari segi bercakap, dari segi tindakan dan semua. Yang itu tu no kompromi. Tapi kalau dia kata kalau isteri dia kata okey Ustaz. Saya simple je lah. Kalau dalam hal ni orang kata apalah kita pening-pening kepala. Isteri dia okey, dia pun anak sampai 3, 4, 5 orang anak. Kalau itulah jadi penilaian kita, maka saya nak tanya juga, bagaimana kalau sekiranya suami tadi selain dalam hal yang lain lah, kita kata orang yang lain, dia masih memberi nafkah pada isteri sebagainya, tapi pada masa yang sama dia buat kerja yang mengarut di belakang isteri dia. Boleh terima tak? Tak boleh lah. So kita tak boleh terima juga. So dalam hal ni
menerima keadaan itu, saya kira bukan satu yang tepat. Apakah jalan-jalan yang terbaik Ustaz untuk kita? Maksudnya ini tanggungjawab kita masyarakat Ustaz kan. Betul. Kita tak boleh menghukum dia orang Ustaz. Yes. Sebab apa? Benda tu berlaku pada diri mereka. Dia juga boleh berlaku kepada kaum keluarga kita. Betul. Anak kita, cucu kita boleh berlaku. Jadi maknanya kita berkawan. Saya juga ramai kawan-kawan yang dalam lapangan ini, lapangan saya yang golongan yang macam ni. Kan saya bergurau dengan mereka kan, tapi kadang-kadang saya juga turut menasihatkan mereka. Jadi apakah nasihat-nasihat yang terbaik supaya kalau mereka dapat keluar daripada belenggu tu Ustaz? Saya sebut daripada awal tadi bang bahawa kita tidak boleh menolak bahawa ini adalah ujian untuk mereka, kerana yang menciptakan mereka ni Allah Taala. Tapi mereka tidak boleh pasrah dengan keadaan ni. Satu. Yang keduanya, dalam konteks mereka sendiri, saya nak cakap dulu bahawa mereka kena kuatkan iman. Kerana bang, abang ceritalah pasal apa benda pun, kita cakaplah pasal apa pun bang, iman ni betul-betul Allah Ta'ala jadikan memang untuk sebagai kita punya strengthen our life. In whatever the condition. Apa saja bang, orang tengah lost, orang tengah putus cinta, orang habis rosak berniaga dan sebagainya, itu semua dia boleh kontra ataupun dia boleh hadap dengan iman. Dengan iman, orang boleh sanggup pergi ke medan perang tanpa senjata. Kerana realitinya, manusia ni hidup dalam kelompok. Ada masyarakat, ada orang lain. So, kita kena bantu sebenarnya. Kalau isteri tahu, masa sebelum kahwin saya tak tahu. Baik. Selepas tu ada dapat anak seorang dua, isteri tahu bahawa suami itu menjalankan aktiviti yang begitu. Maksudnya dia ada hubungan dengan lelaki pula. Lelaki. Hubungan ni maksud tadi hubungan seksual lah. Sosial lah. Okay. Apa yang patut isteri tu buat? Minta cerai ke? Dalam konteks kesilapan ni bang, kita kena pergi tadarruj. Tadarruj ni peringkat-peringkat. Dia tak boleh pergi highest terus, tak. Pergi satu dulu, menasihati, tak jalan, cuba ubah, tak jalan. At the end, kita kena fikir satu benda yang bukan saja menyelamatkan dia. Kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong saudara engkau. Saudara ni, suami kita saudara lah tu. Maksudnya orang Islam kita. Zalim ataupun yang dizalimi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, yang dizalimi clear. Memang kita kena tolong. Ni yang zalim ni, berhentikan kezaliman ni. Boleh jadi bang, dengan cara, okeylah. Kalau you masih tak nak berubah, I minta maaf. Ya, I bangga kerana I ada anak dengan you dan you bagus tanggungjawab. Tapi I tak boleh terima keadaan. Bagaimana anak-anak kita nak terima keadaan bapak dia begini besok? So, I bagi you peluang, tapi you masih lagi kekal dengan aktiviti seorang-seorang you, I ambil keputusan untuk undur diri. Kadang-kadang, dengan cara itu, bantu dia untuk berubah. Macam isteri yang dah tahu Ustaz, dia biarkan. Dia biarkan, adakah isteri itu macam dayus, macam lelaki juga? Kan? Yelah, benda ni, Ustaz, saya bertanya ni Ustaz, saya janganlah gelak. Okay. Saya bertanya ni, saya tak tahu Ustaz. Okay. Kalau saya jadi belajar kat Mesir Ustaz, saya tak tanyalah Ustaz soalan ni Ustaz. Dia macam abang nak tanya, macam abang nak sebut, orang makan cili, tapi dia nak rasa manis. Macam mana gaya saya nak menjawab? Tapi kita nak sebut dayus ni tidak berlaku pada perempuan bang. Tak berlaku. Tetapi kita kata dia ada masuk dalam konteks berkongsi kemungkaran. Yalah, dia dah tahu dah mungkin kalau suami dia macam itu, tapi dia masih lagi tak apa, yang penting Ustaz, sayang Ustaz, anak-anak dah ya, ada ini Ustaz. kita sebut Tapi takkan nak saya nak berkongsi kemungkaran, kesianlah perempuan ni Ustaz. tak, no. Ini kita sebut tadi, mungkin dia suami yang bertanggungjawab, baik kepada anak-anak dan sebagainya. Mungkin dalam konteks dia suami isteri juga dia dilayan dengan baik. Tetapi oleh kerana kemungkaran yang dibuat oleh suami, dia tidak boleh berdiam. Kita ada part kita bang. Kan kata Nabi SAW sebut. Maknanya isteri tu kalau biarkan macam tu, maknanya isteri pun berdosa. Ya. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkara. Siapa yang lihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi. Ubah dengan tangan. Tak boleh dengan orang, tak boleh dengan perkataan. Tak boleh dengan perkataan, dengan hati. Tapi kata Nabi itu sebab lemah-lemah iman. Tapi dengan hati ni bang, kata para ulama, bukan kata dengan hati aku tak suka. No. Dia kena ada rasa satu ketika nanti aku mesti ubah orang ni. Itu dengan hati. Bukan masuk biarlah dia saya. Tak. Dengan hati ni kena letak. Satu ketika aku kena pastikan dia ni mesti diubah. Itu maksud dia. Diharap semua dapat memahami supaya kita tidak menghukum, tapi kita mempunyai peranan dan tanggungjawab bagaimana untuk membawa mereka kembali ke jalan asal, kerana kita juga adalah khalifah yang cuba membina kebaikan bagi seluruh umat itu. Jangan kita kongsi kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Sembang Viral kembali esok malam 7.30 malam di TV9. Kalau tak puas hati, kita PM tepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton kami. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ayuh.